Mega berarak, indah berbalam. Di puput bayu, ke pohon arang. Pemanis kalam, ayo kita beragam. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Siti Salihah binti Syazman, wakil pelajar daripada sekolah terbilang iaitu SMK Bandar Penawar. Salam sejahtera buat sidang media. Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 4. Nota untuk semua mengenai sedikit sebanyak mengenai diri saya sendiri. Saya memiliki kepribadian rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Andai saya memiliki masa terluang, saya akan melayari internet untuk meningkatkan lagi pengetahuan saya yang menurut saya amatlah penting untuk diterapkan dalam diri setiap individu untuk pengurusan hidup yang lebih sistematik dan optimal. Sebagai pencapaian, saya pernah bertanding dalam pertandingan pidato peringkat daerah. Alhamdulillah, syukurlah sebagai hasilnya, saya telah berjaya mendapatkan tempat yang keempat daripada 9 buah sekolah yang turut bertanding. Walaupun saya tidak dapat meneruskan perjuangan saya sehinggalah ke peringkat negeri, saya tetap berasa puas kerana pengalaman dan pengajaran yang telah saya peroleh. Oleh itu, saya menjadi lebih berkeyakinan tinggi untuk bercakap di khalayak ramai. Selain daripada itu, saya juga merupakan seorang pengawas sekolah yang terlatih dan memiliki harapan untuk menjadi pemimpin yang berwibawa. Wahai sidang media, izinkan saya untuk menyatakan hasrat saya berdiri di sini. Saya ingin memperkenalkan kepada kamu semua mengenai sebuah buku yang telah berjaya mendapat hati saya sehinggalah saya pernah sanggup berjaga malam kerana terlalu menariknya buku ini. Judul buku ini adalah Nirnama karya Hilal Ashraf. Sebagai seorang penulis, beliau merupakan seseorang yang berpendidikan, bahkan merupakan graduan Yarmouk University dalam bidang usuluddin. Buku ini dicetak pada tahun 2022 dengan jumlah muka surat sebanyak 698. Bagaimana saya tidak tertarik? Muka depannya sahaja sudah membuat mata saya seolah tidak pernah jemu setiap kali saya memandangnya. Apalagi isi dalamnya. Untuk pengetahuan semua, buku ini mengisahkan tentang seorang pendekar tanpa nama yang sangat misteri, namun sudah menjadi buah mulut ramai kerana sikapnya yang ringan tulang dalam membantu masyarakat. Ayo kita kembali semula kepada watak utama kita dalam cerita ini. Seorang pendekar tanpa nama yang digelar sebagai Nirnama tersebut bukan sahaja setakat berjiwa emas, namun beliau juga turut memiliki kemahiran bersilat yang sangat menggerukan para ancaman musuh demi untuk menjatuhkan segala ajaran sesat yang semakin tersebar luas ke serata tanah semenanjung. Beliau sanggup bermusafir dari tempat ke tempat yang lain bersama 2 orang pendampingnya yang bernama Nadim dan Cendana. Dari sini dapat kita pelajari, apabila kita mengetahui atau bertemu dengan orang yang mengamalkan ajaran sesat, alangkah baiknya jika kita menegurnya dan bersungguh-sungguh untuk membimbingnya semula ke jalan kebenaran.
Justru, terdapat beberapa peristiwa yang berlaku yang menurut saya telah menyentuh perasaan saya. Antaranya adalah ketika Nirnama membantu Nadim untuk mengenal hakikat Tuhan yang sebenar. Hal ini dikatakan demikian kerana Nadim dahulunya adalah seorang anak yatim yang tidak pernah terdidik dengan ajaran agama Islam yang sempurna. Nadim juga tidak tahu bagaimana untuk mendirikan solat. Namun setelah ditakdirkan bertemu dengan Nirnama yang berilmu, beliau iaitu Nirnama telah mengajak dan mengajarkan Nadim tentang tertib mendirikan solat dengan sempurna. Apabila saya membaca peristiwa tersebut, saya hampir menitiskan air mata dan saya pelajari bahawa jika kita mengetahui sesuatu ilmu, patutlah untuk kita berkongsi kepada individu lain yang masih belum mengetahui. Selain itu, watak utama lain yang dikenali sebagai Sri Kandi wanita yang bernama Cendana. Cendana memiliki paras rupa yang manis, namun hakikatnya dia merupakan seseorang yang sangat pemberani dan sangat cekap dalam bertarung. Betapa pemberaninya Cendana sehingga dia pernah mencabar Nirnama untuk bertarung dengannya sebagai membuktikan bahawa wanita bukanlah objek lemah yang dipergunakan sebagai sekadar kuli suami di pojok dapur. Namun, dengan kebijaksanaan dan sifat empati, Nirnama tersebut dia telah berjaya mengubah corak pemikiran Cendana dan memperbetulkan segala salah sangkanya dengan menjelaskan bahawa lelaki dan perempuan memiliki equality dalam pembalasan amal di sisi Tuhan dan mereka juga saling melengkapi dengan adanya pemikulan tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam berumah tangga. Apabila saya membaca peristiwa tersebut, saya menjadi lebih semakin tertarik dengan kepribadian Nirnama kerana kebijaksanaannya dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan, terutamanya terhadap orang yang memiliki mentaliti yang degil dan keras kepala seperti Cendana. Dengan ini, kita dapat buktikan bahawa rasionaliti dan logik akal dapat memberikan keberkesanan yang lebih positif jika dibandingkan dengan cara pemikiran yang meluru dan mengikut perasaan semata-mata. Alhamdulillah, mungkin setakat itu sahaja perkongsian saya mengenai perihal buku ini. Sebagai lanjutan, mengenai soalan yang tertera dalam pertandingan anugerah nilam ini, saya memilih soalan yang ketiga. Bagi pendapat saya, sepanjang berlangsungnya pasca pandemik, cabaran yang perlu ditangani oleh ibu bapa dan para guru adalah ketika para remaja semakin sukar untuk bersosial. Masalah ini berpotensi berlaku apabila berlakunya perintah berkurung di dalam rumah masing-masing, sehingga kan peluang untuk para remaja bersosial semakin menjadi terhad dan membimbangkan. Dengan ini, ibu bapa boleh memainkan peranannya untuk memberikan pendedahan dan memberi kemudahan untuk anak-anak sentiasa menghubungi rakan-rakannya yang lain. Dengan ini, kita dapat membantu mereka untuk terus bersosial dan tidak menjadi kaku apabila mereka bersemuka. Tambahan pula, jika sekarang ini kita sudah diberikan dengan kemudahan sistem pengajaran dan pembelajaran dari rumah dengan singkatan PDPR, para guru boleh menggalakkan pelajar untuk menjalankan tugas dan pembentangan secara
acara atas talian secara berkumpulan. Dengan ini, kita dapat membantu mereka untuk membentuk kesatuan dan kerjasama antara satu sama lain. Sekaligus, kita dapat menajamkan lagi kemahiran mereka dalam bersosial. Baiklah semua, setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Setiap yang bermula pasti akan berakhir jua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.